Now, cerita beberapa hari lepas tuan-tuan, berkenaan dengan Bersatu mengatakan bahawa ada campur tangan daripada pegawai tertinggi SPRM yang telah mengugut ahli Parlimen Kuala Kangsar sehingga beliau terpaksa mengadakan ataupun menyatakan sokongan kepada PMX kerana kerajaan tak cukup sekarang ini 2/3. Kerana itu dia terpaksa dan berjumpa dengan satu Tan Sri yang rapat dengan Anwar Ibrahim dan kononnya offer duit dan sebagainya. Baik, ini kenyataan daripada Azam Baki. SPRM tak terlibat isu sokongan MP Bersatu terhadap Perdana Menteri. Azam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menafikan agensi itu terlibat dalam tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid atau Kadot yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri. Sebaliknya, Ketua Suruhanjaya SPRM berkata dakwaan bahawa pihaknya cuba menakut-nakutkan ahli Parlimen PN itu supaya menyokong kerajaan bertujuan untuk mencemar baik nama agensi itu. Kenyataan Ketua Pembangkang yang mendakwa kita terlibat dalam keputusan MP Kuala Kangsar adalah benda jahat dan cuba memburukkan imej SPRM. Hakikatnya kami tidak ada kena-mengena dengan kenyataan yang dibuat, katanya. Azam berkata demikian susulan dakwaan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin bahawa SPRM mengugut Iskandar supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Pada 1 Oktober lalu, ahli Parlimen Kuala Kangsar dibawa bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah lokasi hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan awal untuk menyokong kerajaan, dakwa Hamzah. Pemimpin Bersatu itu juga mendakwa kerajaan pada mulanya cuba merasuah Iskandar semasa satu perjumpaan di sebuah lokasi di Damansara. Dakwa Hamzah, ahli Parlimen berkenaan didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai punya hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Malaysia kini telah cuba menghubungi Iskandar beberapa kali, namun ahli Parlimen berkenaan tetap mengunci mulut berhubung dakwaan Hamzah. Sebelum ini, kerajaan Pemberontak hilang majoriti 2/3 apabila muda menarik sokongan terhadap gabungan parti itu. Pada 12 Oktober, Iskandar menyatakan sokongan dengan membangkitkan kebimbangan mengenai kos sara hidup di kawasannya. Baik. Hari ini 2 hari lepas kan saya kata dia macam ni. Ada yang tanya, kenapa tak tumbang ataupun tak berlaku PRK, tak kira lompat parti, sedangkan dia dah menyatakan sokongan kepada PMX. Therefore, kalau sokong PMX tak tumbang lah. Dia macam ni. Saya kata 2, sebenarnya 3. Untuk jadi lompat parti ni tuan-tuan, ada 3 benda ni kena berlaku. Yang pertama, dia kena lompat betul-betul lah. Artinya dia keluar daripada parti dia menyertai parti lain atau jadi bebas. Itu dikira sebagai lompat parti. Yang kedua, dia dipecat daripada parti. Yang ketiga, dia letak jawatan. Now, cerita dia tidak dipecat daripada parti. Hanya kerana dia menyatakan sokongan. Soalan kita kepada Bersatu, adakah itu satu kesalahan menurut polisi di dalam Bersatu? Itu soalan kita. Adakah menyatakan sokongan itu satu kesalahan? Kalau dia bukan satu kesalahan, maka tak dikira sebagai lompat parti lah. Kalau dia satu kesalahan, maka Bersatu kena ambil tindakan. Tindakan dia bukan dengan cara buat press statement kata dia kena ugut. Itu bukan caranya. Caranya gantung ataupun buang dia daripada parti. Jatuh Kuala Kangsar, berlaku PRK. Itu caranya. Tapi kenapa tak berlaku sedemikian? Now, sekarang ini berlaku intimidasi di dalam Bersatu itu sendiri. Saya dah kata, intimidasi itu sebenarnya berlaku di dalam Perikatan Nasional. Di dalam Perikatan Nasional, iaitu di dalam PAS dan juga di dalam Bersatu. Saya kata tempoh hari 3 ke 5 orang ahli-ahli di dalam Perikatan Nasional hendak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Yang orang satu ini, Kadot ni ataupun Iskandar Zulkarnain ni dah menyatakan sokongan sebab dia orang nak testing the water. Yang lain tu nak test the water, apa akan berlaku pada mereka. Nampak gayanya dengan menyatakan sokongan tersebut, ini yang keluar tuan-tuan. Dia tak kena ambil tindakan, tapi ini yang keluar. Dia kata dia ugut, dia dikatakan sebagai telah diugut, telah ditawarkan oleh taikun dan sebagainya. Ini yang keluar. Jadi sekaligus telah mencemarkan nama baik Iskandar. Seolah-olah menyatakan bahawa Iskandar ni ada kes SPRM. Dan tuan-tuan kena ingat, Iskandar ni amat-amat rapat dengan siapa? Faizal. Peja. Dia ni sangat rapat dengan Peja. Yang kita tak tahu cerita ni.
Zaman 33 bulan ni, Iskandar ni antara orang yang sangat rapat dengan Peja. Dan ada sesuatu yang berlaku yang sebenarnya mungkin SPRM tak tahu. Tetapi soalan kita, siapa yang ugut? Siapa sebenarnya yang ugut? Dia sebenarnya, cerita dia, dan ini maklumat yang kita dapat lah, bukannya SPRM yang pergi ugut Iskandar ni, tuan-tuan. Sekarang ini yang ugut Iskandar ini adalah Perikatan Nasional. Saya kata tadi dia rapat dengan Peja. Ada benda-benda, dealings yang dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain ini. Ahli Parlimen Kuala Kangsar sekarang ini, ugutannya, kalau kamu terus menyatakan sokongan, maka cerita ni akan keluar. This is what happening right now. And that's why tadi Iskandar bila dihubungi Malaysia Kini, dia tak berani nak cakap apa. Now, kenapa dia nak nyatakan sokongan in the first place is, dia tak sangka Bersatu sampai ke tahap itu nak kenakan dia. Tetapi saya nak bagi tahu dengan YB Iskandar lah, itulah dia Bersatu. Inilah dia Bersatu. This is what Bersatu really is. Korang ingat dia ni setia kawan ke? The moment dia nampak bahawa tergugat kedudukan mereka, they are willing to do absolutely anything, including silang member sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir pengkhianat akan hianati. Saya cakap benda ni banyak kali dah. Kalau Pakatan Harapan yang bawa dia orang menang 22 bulan sewaktu memerintah tahun 2018, bukan bulan 2018, yang bawa dia orang menang, yang kutip dia orang sewaktu dibuang oleh UMNO, bantu mereka buat parti Bersatu pada waktu itu, yang tolong mereka setelah diludah, diganyang, dipijak oleh UMNO, pun mereka boleh khianat, pun mereka boleh orang kata petolak kata, pun mereka boleh buang. Apa sajalah geng-geng macam Iskandar ni, Tan, pengkhianat akan dikhianati. Saya dah cakap. Persoalannya nak terima atau tak nak terima, tu je. Persoalannya percaya atau tak percaya. Itu saja persoalannya sekarang. Tuan-tuan, bukan percaya pada saya, tak. Persoalannya percaya atau tidak Zul ni, Iskandar ni, kepada ugutan Perikatan Nasional bahawa ada kes. Sebenarnya ada kes. Dan 3 ke 5 orang ini terpaksa hold sekarang ini. Tuan-tuan, kenapa? Dakwaan Perikatan Nasional mengatakan mereka ada sesuatu against them. Cuma dia orang tak tahu betul ke tidak. They do not know. But ada dakwaan mengatakan bahawa ni, we have documents that can implicate you. They can incriminate you, yang boleh menyebabkan you bersalah di dalam kes-kes tertentu. Cuma katalah, tapi they don't want to, takkanlah dia orang nak kata, je kot. Tuan-tuan kena ingat tak? Envelope tiba-tiba muncul dekat rumah Najib. Where do you think that envelope come from? Takkan tiba-tiba je muncul. It comes from somewhere. Tapi tak apalah. Dia nak main taktik tu, terpulang kepada mereka. Tapi menariknya, tuan-tuan, kenapa perkara ini sekarang ini berlaku? Sebab macam saya kata tempoh hari juga, saya cerita ni orang tak percaya kan. Ada PAS ni dia pecah kepada 2 camp. Camp yang pro kepada UMNO. Bila pro pada UMNO, dia nak masuk kerajaan lah. Satu lagi camp yang no, termasuklah Haji Hadi ni lah, yang kata no, takkan. So ada ura-ura mengatakan, Dr. Sri Anwar Ibrahim pun mengatakan, tak ada masalah sebenarnya. Nak bersama dengan PAS nak masuk kerajaan, tak ada isu. Dan ini saya boleh katakan bahawa perjumpaan itu ada. Bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi golongan tertentu yang telah berjumpa dan menyatakan kebersediaan mereka. Cuma isunya sekarang ini nak meyakinkan Hadi. Adakah masuknya dengan itu dengan kita sign agreement macam yang berlaku dengan Ismail Sabri? Ataupun masuk itu betul-betul masuk, jadi bentuk kerajaan. Macam sign agreement dengan Ismail Sabri ialah apa-apa saja polisi kerajaan mereka akan sokong, tetapi mereka kekal pembangkang. Atau mereka akan menyertai kerajaan macam UMNO, macam yang lain-lain. Namun di kalangan Pakatan Harapan sendiri ada yang berbelah bagi. Contohnya GPS.
mengatakan tak perlu bawa PAS sertai kerajaan, kata Menteri Pelancongan. Presiden PDP Tiong King Sing berkata kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan berkata ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh terima PAS. Dalam masa yang sama, Lim Kit Siang walaupun telah bersara berkata saya hargai kesediaan Anwar terima PAS. Saya tidak mau berkata apa-apa berhubungan kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, seseorang menulis surat di Malaysia kini menyatakan ini bukanlah satu cadangan baru kerana saya telah mengukakan pada Mei lalu ketika saya mengaku saya telah terjatuh ke dalam ranah hipokrisi dan putus asa mengorbankan prinsip demi kestabilan yang bersifat di permukaan. Namun, ia sebenarnya tidaklah begitu. Dalam kenyataan 29 Mei, saya menyebut saya secara peribadi menyokong idea PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan walaupun saya tidak membincangkannya dengan Susah Agong, Anthony Lok atau mana-mana pimpinan lain. Tetapi PAS mestilah menunjuk perubahan sikap, menunjukkan bahawa menyokong titah Yang di-Pertuan Agong demi kestabilan politik dan nasional negara. Ini kata Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kata tak ada masalah pun. Now, kenapa? Ini yang menariknya. Kenapa PDP ni ada masalah dengan benda ni? Bukan PDP je cerita tuan-tuan. Kita cerita orang, bukan kata orang bukan Islam, orang Islam di Sarawak sendirilah. Saya orang Sarawak kan. Kita ada masalah dengan PAS. Masalah kita dengan PAS dan juga PAS lah terutama apabila mereka membawa ekstremisme agama dan bangsa. Itu masalah kita. Kita faham dan orang di Sarawak yang bukan Islam pun faham. Ini bukan Islam yang nak dibawa oleh Islam. Mereka faham. Dan disebab itu kenapa orang Sarawak sendiri terutamanya melihat PAS dalam satu pandangan dan konotasi yang negatif. Dan saya risau. Saya risau pandangan ini akhirnya akan terpalit kepada Islam. Bagi yang faham mungkin okeylah dia boleh nak terima. Tapi bagi yang tak faham, mungkin dia lihat inilah Islam. Inilah Islam yang sebenar. Inilah contoh-contoh Islam yang dibawa oleh PAS ni. Padahal itu bukan. PAS cuba membawa satu utopia negara Islam mereka. Utopia, saya kata utopia sebab negara yang mereka idamkan itu bukan negara Islam, itu negara PAS. Jauh sekali daripada Islam, tuan-tuan. Jauh sekali daripada Islam. Secara prinsipnya pun sangat jauh daripada Islam. I'm willing to debate anyone yang saying otherwise. Termasuk terutama pimpinan PAS lah. Kalau setakat bawah-bawah tu saya tak minat lah. Kalau ada pimpinan PAS yang nak mengatakan sebaliknya dan berdebat dengan saya dalam isu negara Islam ni, I'm willing to do so. Please do come forward. Kita bincang benda ni. I'm willing to debate pasal isu negara Islam utopia PAS ni. Dan saya katakan utopia PAS ini sebenarnya iaitu meruntuhkan sistem jahiliah yang ada sekarang ini dan menaikkan sistem Islam. Saya letak inverted comma, yang diorang claim sebagai sistem Islam itu sebenarnya adalah satu perkara yang bukan dibawa oleh Islam itu sendiri. Kerangka Islam yang sebenar adalah sebagaimana yang ada sekarang ini. Cuma perlu diperbaiki. Ia bukan sempurna, tetapi perlu diperbaiki. Namun kerangkanya dah ada. Kerangka dah ada, asas dah ada, perjuangan dah ada, pemimpin pun dah ada. Dah ada semua. Kerangka yang dibawa oleh PAS itu adalah utopia yang bukan kerangka Islam. And I'm willing to debate anyone on this selepas ini, kalau sekiranya tuan-tuan berminat. Tapi pimpinan lah. Kalau setakat level-level macam ini, aku tak minat lah. Alright. So dalam pada itu, kenapa saya takut, saya risau bahawa kerangka Islam itu sendiri akan menjadi masalah kepada kita.